Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 30 Mei, saya Zareta Gaya. Berikut tajuk utama pagi ini. Perdana Menteri tiba di Tokyo untuk lawatan kerja 3 hari. Chelsea muncul juara Liga Eropah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di lapangan terbang antarabangsa Haneda malam tadi untuk lawatan kerja selama 3 hari ke Jepun. Ia bagi menghadiri persidangan antarabangsa ke-25 mengenai masa depan Asia atau persidangan Nikkei. Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mendarat pada kira-kira pukul 9.30 malam waktu tempatan. Turut mengalu-alukan ketibaan beliau di lapangan terbang itu ialah Naib Menteri Parlimen Jepun Kenji Yamada, Duta Jepun ke Malaysia Makio Miyagawa dan pengarah kedua bagi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepun Shingo Miyamoto. Hadir sama Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya dan Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Kennedy Jawan. Jadual acara Tun Dr. Mahathir di Jepun merangkumi senarai yang padat bermula dengan menyampaikan ucap tama pada persidangan pembukaan Nikkei. Pada persidangan itu, ucapan Tun Dr. Mahathir akan berkisar pada tema Seeking a New Global Order, Overcoming the Chaos. Acara lain kunjungan Perdana Menteri ialah pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya Shinzo Abe serta perbincangan dengan pemimpin perniagaan Jepun dan kelab wartawan asing. Beliau juga dijadual menyampaikan ucapan semasa dialog perniagaan Malaysia-Jepun. Tun Dr. Mahathir dijangka pulang ke tanah air pada Jumaat ini. Pemandu e-hailing yang gagal mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk kompaun maksimum sehingga RM4,000. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya memberi tempoh sehingga akhir Jun kepada semua pemandu e-hailing untuk berbuat demikian. Beliau berkata tindakan itu perlu kerana sehingga kini hanya 14,500 daripada pemandu taksi dan e-hailing yang mencarum dengan Perkeso. Daripada angka itu, hanya kira-kira 4,000 daripada lebih 200,000 pemandu e-hailing yang mencarum. Sementara Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran turut menggesa semua pemandu termasuk perkhidmatan e-hailing dan taksi mendaftar serta membuat caruman skim pekerjaan sendiri SPS. Pekerja yang mengambil risiko yang besar adalah pemandu kereta, pemandu taksi. Sekarang dari 100 total how many? Only 14,000 yang covered. The e-hailing about more than 200,000. No, the taxi About 90,000. Yang ambil coverage hanya 14,000. Jadi the risk factor untuk Perkeso pun banyak. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam majlis iftar Perkeso malam tadi. Ujarnya SPS bakal diperluaskan kepada pelbagai sektor pekerjaan tidak formal termasuk petani, nelayan, penjaja dan penggiat seni. Pengenalan skim dapat memastikan semua golongan pekerjaan mendapat perlindungan sewajarnya jika berlaku kemalangan. Dalam tempoh 2 hari sejak Selasa, Syarikat Utiliti Tenaga Nasional Berhad TNB Melaka merekodkan kira-kira 600 aduan daripada pengguna domestik dan komersial berhubung masalah bil melambung tinggi dan masalah meter pintar di negeri itu. Daripada jumlah itu, hanya kira-kira 30% aduan yang dapat diselesaikan secara terus, manakala baki kes memerlukan pasukan petugas khas TNB untuk turun padang bagi mengesan punca sebenar kenaikan bil yang didakwa. Jumlah aduan itu diterima menerusi program Hari Bersama Pelanggan TNB di Bandar Kaba yang bermula Selasa hingga Jumaat ini. Ia susulan masalah meter pintar yang didakwa menyebabkan bil elektrik naik mendadak seperti yang tular di laman sosial sejak kebelakangan ini. Susulan itu, TNB Melaka berhasrat meneruskan program menerusi sesi dialog bersama pengguna. Dan kita galakkan kalau boleh pada masa tarikh itu dibuat, mungkin lepas raya dan sebagainya, kita plan untuk berjumpa dengan pengguna
bersedia dan mungkin sesi dialog akan diadakan pada masa tersebut. Secara promptu lah, maknanya secara kebetulan. So TNB Melaka berlapang dada lah untuk adakan sesi dialog? Sentiasa berlapang dada. Kami sentiasa menerima apa-apa saja feedback daripada atau maklumat pada pengguna-pengguna semua. Inisiatif TNB itu membolehkan orang ramai untuk bersemuka dengan pegawai berkaitan bagi menyelesaikan pelbagai masalah berkaitan meter pintar. Melaka menjadi negeri perintis bagi pelaksanaan meter pintar. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mencadangkan syarikat utiliti termasuk Tenaga Nasional Berhad TNB menggunakan meter elektrik yang sudah ditentu ukur oleh badan tertentu. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu akan memastikan bacaan bil utiliti yang tepat sekaligus memastikan kepentingan pengguna terjamin. Saya tak pasti ada atau tidak sekarang ni. Ya. Tapi kalau itu dapat diadakan, kalau ianya belum ada, itu lebih baik. Jadi kepentingan pengguna akan terjaga. Ya, kerana setiap kali mesin elektrik, meter elektrik atau meter air yang dipasang tu telah dikalibrasi secara sah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Inspirasi Ramadan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM di Putrajaya. Menurut beliau, isu kenaikan bil elektrik mendapat perhatian dalam mesyuarat Kabinet semalam turut dibangkitkan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jelasnya, Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin telah memberi penjelasan berhubung isu yang menjejaskan kira-kira 1.7 juta pemilik akaun. Datuk Seri Saifuddin berkata dari segi perspektif pengguna, beliau berharap agar TNB dapat memperbetulkan keadaan itu dengan segera. 3 wanita maut apabila kereta yang mereka naiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah trailer di Jalan Pesisir Bintulu Miri. Nahas berlaku apabila pacuan 4 roda yang dinaiki 10 penumpang termasuk 2 kanak-kanak bertembung dengan trailer yang datang dari arah bertentangan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Sarawak berkata kejadian kira-kira jam 1.40 petang semalam. Mangsa dikenali sebagai Genset Ungau, 36 tahun, Nuai Bakar, 24 dan Lengidi Koling, 58 meninggal dunia di tempat kejadian. 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu membantu operasi di lokasi kemalangan. Setibanya di tempat kejadian, semua mangsa sudah dikeluarkan oleh orang awam. Selain 3 wanita yang maut, seramai 7 lagi mangsa termasuk 2 kanak-kanak mengalami kecederaan dan dikejarkan ke Hospital Bintulu. Difahamkan semua mangsa dalam perjalanan untuk membeli persiapan menyambut perayaan Gawai Dayak. Mereka korban pertama dalam ops selamat sempena perayaan Gawai dan Aidilfitri 2019. Sementara itu, di Nilai Negeri Sembilan, 2 parah manakala beberapa lagi cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah trailer dan 11 kenderaan lain. Insiden berlaku selepas sebuah trailer dipercayai hilang kawalan sebelum masuk ke laluan bertentangan dan merempuh semua kenderaan terbabit. Kejadian berlaku kira-kira jam 5.40 petang semalam di Jalan Besar Pajam Batang Benar di Nilai Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Nur Marzuki Besar berkata kenderaan lain yang terlibat adalah 10 buah kereta dan sebuah motosikal. Kenderaan itu termasuk 7 kereta, 2 kenderaan pelbagai guna MPV, sebuah teksi dan sebuah lori 1 tan. Manakala trailer muatan air mineral dipandu lelaki berusia 40 tahun dari arah Pajam ke Nilai. Ujarnya, 2 mangsa dikenal pasti cedera parah dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Nahas menyebabkan semua kenderaan tersadai di sekitar tempat berkenaan dan kesesakan teruk di jalan raya berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Faktor jalan sempit, jalan perlu penambahbaikan, sikap pemandu dan kurang pencahayaan lampu jalan. Keadaan itu antara perkara yang menyebabkan Jalan Batu Pahat Keluang di Johor diklasifikasikan sebagai jalan maut di negara ini. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, selain itu aspek penguatkuasaan akan dipertingkatkan dengan lebih ramai anggota polis memantau laluan berkenaan menjelang Aidilfitri ini. Beliau mengulas kajian Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS iaitu Batu Pahat ialah daerah paling tertinggi mencatat kemalangan maut dengan 554 kes bagi tempoh 2015 hingga 2017. Subtek
operasi kita alihkan daripada Tiga Baru kepada Batu Pahat. Sebab kita nak di Batu Pahat tadi ada concentration extra manpower. As you know, Batu Pahat ni is ranking top 5 lah dalam Malaysia yang paling banyak accident. Sepanjang musim perayaan tahun lalu, Batu Pahat mencatat 53 kes kemalangan maut, terutama di jalan perbandaran. Manakala bagi Januari hingga April tahun ini, sebanyak 54 kes kemalangan maut direkodkan. Terdahulu, beliau melancarkan Ops Selamat sempena sambutan Aidilfitri 2019 di Plaza Tol Skudai, Johor Bahru. Kumpulan syarikat KRU terus mengorak langkah dalam bidang perfilman animasi dengan berkolaborasi bersama syarikat gergasi teknologi dari China. Usaha sama buat julung kalinya itu bakal menghasilkan filem kembara komedi Zan Orang Utan yang dijangka ditayangkan di pawagam selewat-lewatnya penghujung tahun depan. Presiden Kumpulan KRU, Datuk Norman Abdul Halim berkata, ia projek mega bersama syarikat terulung dari negara tembok besar VSO Cloud yang juga terlibat dalam pembuatan filem. Suara latar karakter akan dipilih daripada barisan selebriti terkenal, sementara adiknya Yusri Abdul Halim selaku pengarah filem. Selain bahasa Melayu, filem itu bakal dihasilkan dalam versi bahasa Inggeris dan Cina. The objective of this collaboration is not purely on just rendering services, but also in areas of financing, investor relations, IP development, together with distribution in China. So I would say that this is a very historical event for us, and we are very proud to actually be a partner to VSO China. Filem berkenaan akan memaparkan kisah orang utan yang boleh membaca fikiran manusia dan belajar menyanyi. Ia masih lagi di peringkat awal pembikinan, namun ia bakal menjadi filem kembara menarik penuh dengan mesej untuk rakyat Malaysia khususnya. Syarikat VSO sebelum ini pernah memberi sokongan kepada KRU untuk menghasilkan filem animasi kembara Willy yang ditayangkan di 80 negara tahun lalu. Sempena sambutan Hari Susu Sedunia 1 Jun ini, Dutch Lady Milk Industries Berhad mengambil inisiatif mengedarkan hampir 2,000 kotak susu kepada pengamal media. Inisiatif sebagai kempen kesedaran dan menggalakkan pengambilan susu dalam kalangan masyarakat. Kita menggalakkan orang ramai untuk minum susu lah. Itu antara matlamat dia. So enjoy the goodness of milk. So tema untuk Hari Susu Sedunia tahun ni ialah enjoy the power of milk. Jadi kita tahu kuasa dan juga kenikmatan susu. Jadi kita Dutch Lady Malaysia ambil kesempatan ni untuk berkongsi kebaikan dan kenikmatan susu. Program juga adalah bersempena dengan ulang tahun Dutch Lady ke-56 di negara ini. Acara ini juga bakal singgah ke beberapa lokasi terpilih. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dengan berita antarabangsa. Sekurang-kurangnya 13 orang awam maut dalam serangan udara terbaru yang dilancarkan oleh tentera rejim Syria yang bersekutu dengan Rusia semalam yang mensasarkan kubu pemberontak di barat laut negara itu. Serangan udara tersebut dilaporkan menggunakan bom tong selain kedua-dua jet pejuang kerajaan dan Rusia. Pemantau hak asasi manusia Syria berkata 7 antara mereka terbunuh di kampung Sarja di wilayah Idlib. 4 mangsa yang lain adalah bapa serta 3 orang anaknya di kampung Bara, manakala 2 lagi terbunuh dalam serangan di Bandar Beit. Serangan itu dilancarkan sehari selepas serangan udara di Khan Sheikhoun yang turut meragut 27 nyawa. Sebahagian besar wilayah Idlib, Aleppo, Hama dan Latakia masih dikawal Hayat Tahrir al-Sham diketuai bekas sekutu Al-Qaeda Syria. Sekurang-kurangnya 50 orang cedera susulan pertempuran di Kashmir, India apabila penunjuk perasaan dipercayai membantu pemberontak meloloskan diri dari kepungan pasukan kerajaan. Polis berkata ribuan penduduk kampung membanjiri jalan raya sejurus 2 individu disyaki pemberontak berbalas tembakan dengan tentera dari sebuah rumah di kawasan Kulgam, selatan Kashmir. Rumah terbabit diletupkan namun militan berjaya melarikan diri setelah penunjuk perasaan melemparkan batu ke arah tentera bagi membantu pemberontak.
Pasukan kerajaan terpaksa bertindak balas dengan melepaskan tembakan menggunakan peluru kekacang dan peluru hidup bagi menghalang penunjuk perasaan bertindak agresif. Pertempuran antara pemberontak yang menentang pentadbiran India di Kashmir dan pasukan kerajaan tercetus hampir setiap hari. Setakat ini puluhan ribu orang awam dilaporkan terbunuh sejak insiden pemberontakan yang berlaku sejak 3 dekad lalu, manakala lebih 90 militan dilaporkan terbunuh. Konglomerat perindustrian Amerika Syarikat General Electric GE bakal memberhentikan lebih 1,000 pekerja terutamanya untuk operasi turbin gas di timur Perancis. Ini sebahagian daripada gelombang pembuangan pekerja di Eropah untuk membendung kerugian dalam perniagaan penjanaan kuasa. Melalui kenyataan yang dikeluarkan, GE berkata 1,044 pekerja terutamanya di Belfast, ibu pejabat Eropah GE Energy dan di Paris akan diberhentikan. Pembuangan pekerja itu menjadi cabaran politik bagi Presiden Emmanuel Macron yang berjanji untuk meneliti perkara itu. GE mempunyai hampir 4,000 pekerja di Belfast, termasuk 1,900 yang terbabit dalam operasi turbin gas. Permintaan turbin gas yang semakin menurun berikutan kejatuhan harga minyak dan gas mengakibatkan GE menanggung kerugian berjumlah $22.8 bilion Amerika pada tahun lalu. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Gimik pergaduhan dalam kem latihan Chelsea sehari sebelum perlawanan final nampaknya berjaya memerangkap Arsenal apabila pasukan yang diberi julukan nama The Blues itu muncul juara Liga Eropah bagi musim 2018-2019 selepas mencatat kemenangan selesa 4-1 ke atas The Gunners awal pagi tadi. Tanpa jaringan pada 45 minit separuh masa pertama, venue final Liga Eropah di Stadium Olimpik Baku, Azerbaijan nampaknya bertukar pesta pada babak kedua. Apabila Chelsea mencetak 3 gol tanpa balas menerusi jaringan bekas penyerang Arsenal Olivier Giroud pada minit ke-49, Pedro minit ke-60 dan Eden Hazard minit ke-65. Tersentak, pemain gantian Alex Iwobi cuba menghidupkan peluang Arsenal dengan jaringan pada minit ke-69. Namun Hazard yang dilapor akan berhijrah ke pasukan baru menamatkan sisa perjuangan The Gunners dengan gol keempat The Blues pada minit ke-72. Tiada lagi gol menyusul selepas itu, trofi Liga Eropah 2018-2019 bukan sahaja memberi tiket kedua buat Chelsea beraksi di Liga Juara-Juara Eropah musim depan, malah ia menjadi trofi pertama didakap Maurizio Sarri sebagai jurulatih. Dengan pelbagai inisiatif diterima atlet kebangsaan ketika ini, giliran barisan jurulatih negara pula menjadi perhatian Kementerian Belia dan Sukan KBS. Menerusi satu sesi dialog yang diadakan bersama jurulatih, maklum balas yang diterima akan dinilai keberkesanannya. Pada sesi dialog pertama yang diadakan KBS, seramai 80 jurulatih termasuk jurulatih bagi sukan para hadir mengambil bahagian. Walaupun hanya dalam tempoh singkat, lebih kurang 30 minit berdialog, jelas pelbagai perkara diutarakan barisan jurulatih. Antara topik perbincangan semestinya terarah kepada kebajikan jurulatih-jurulatih negara sama ada dari segi kesihatan dan juga pendidikan. Segala input yang diterima akan dibincangkan dengan lebih mendalam pihak KBS bagi mendapatkan formula terbaik untuk membantu para jurulatih. Perkara utama yang telah saya sampaikan kepada para jurulatih ialah kita faham cabaran yang dihadapi oleh mereka dan kita ingin mewujudkan satu persekitaran kerja yang lebih selesa dan juga lebih lumayan supaya jurulatih kita mempunyai fokus yang lebih tinggi dalam melatih ataupun memupuk juara sukan bagi negara kita. Dan saya telah sampaikan satu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengarahkan juara Liga FAM 2018 Terengganu City FC untuk menyelesaikan tunggakan gaji sebanyak RM411,900 melibatkan 21 bekas pemain pasukan itu. Pengerusi Jawatankuasa Status FAM Muhammad Johari Ayub dalam satu kenyataan memaklumkan kelab berkenaan perlu membayar tunggakan gaji tersebut dalam tempoh 30 hari dari tarikh penerimaan keputusan berkenaan.
Tambah Muhammad Johari, Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA pula diarahkan untuk membayar pampasan kontrak dan tiket penerbangan kepada 3 bekas pemain import mereka iaitu Federico Belo Saraiva RM125,429, Paulo Enrique Santos de Azevedo RM124,091 dan Leonardo Moreira de Carvalho RM112,327. Beliau turut mendedahkan Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA diarahkan untuk membayar tunggakan yuran agensi sebanyak RM270,000 kepada seorang pegawai agensi, Vladimir Souza Jr. Adolfo. Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA pula perlu menjelaskan tunggakan gaji kepada 3 bekas pemainnya, Nur Hafiz Zamani Misbah sebanyak RM87,500, Zairul Fitri Ishak RM52,500 dan Muhammad Daud Su Jamaluddin sebanyak RM33,000. Sementara itu, Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP diarahkan untuk menjelaskan tunggakan gaji kepada Darwira Sazan sebanyak RM20,000 dan Muhammad Zulkhairi Zulkifli RM18,000. Manakala kelab Marsera United FC perlu membayar tunggakan gaji sebanyak RM28,000 kepada bekas pemainnya, Muhammad Murshidin Madude. Muhammad Johari memaklumkan Felda United diarahkan melunaskan tunggakan baki bayaran gaji dan alaun perumahan yang tidak dinyatakan jumlahnya kepada bekas pengendali pasukan berkenaan, B. Satyananthan. Kesemua keputusan berkenaan dicapai pada mesyuarat jawatankuasa status FAM kali ke-11 bagi penggal 2017-2021 pada 23 Mei lepas. Dalam pada itu, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin malam tadi mengumumkan penjaga gol Johor Darul Takzim JDT Farizal Marlias dilantik sebagai Kapten Harimau Malaya bagi menghadapi perlawanan antarabangsa bertemu Nepal Ahad ini dan aksi timbal balik pada pusingan pertama kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 menentang Timor Leste pada 7 dan 11 Jun ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Farizal dilantik selepas Kapten pasukan sebelum ini Zakwan Adha Abdul Razak tidak tersenarai pada sesi pemilihan kali ini. Pada masa sama, penjaga gol itu akan dibantu pemain pertahanan Perak Syahrul Saad yang diberi kepercayaan sebagai penolong kapten. Kongres Tenpin Bowling Malaysia MTBC menyasarkan 4 pingat emas daripada 9 acara yang dipertandingkan pada Tamasya Sukan C Filipina 2019 November nanti. Setiausaha Agungnya Maradona Chalk berkata sasaran itu realistik berdasarkan prestasi semasa atlet negara dengan sandaran untuk meraih emas diletakkan dalam acara berpasukan, masters dan beregu. I think the target is realistic. I think it's a realistic target. I think we should be able to deliver if we are in sync until the end. If we are injury free, our main players are all there, we should be okay. Maradona berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa bersama Majlis Sukan Negara MSN semalam. Sebagai persediaan, Setiausaha Agung MTBC itu berkata atlet Tenpin Bowling Negara akan menyertai terbuka antarabangsa Singapura dari 24 hingga 30 Jun, kejohanan cabaran Brunswick Madrid di Spanyol dari 29 Jun hingga 7 Julai, terbuka antarabangsa Hong Kong 15 hingga 20 Julai, kejohanan wanita dunia di Las Vegas, Amerika Syarikat 22 hingga 30 Ogos dan kejohanan Asia di Kuwait dari 20 hingga 30 Oktober. Tamasya Sukan C Filipina akan berlangsung dari 30 November hingga 11 Disember depan. Pada edisi 2017 di Kuala Lumpur, skuad bowling negara berjaya menyumbang 7 daripada 11 pingat emas yang dipertandingkan serta 4 perak dan 3 gangsa. Baik, laporan itu mengakhiri Buletin Pagi. Teruskan menonton TV3. Saya Azaria Tagaya. Salam hormat.